Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Berserta Kuasa Masjid Tuanku Sheikh Putra Jamalulain Kanga Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat kita sama-sama sambung kuliah mingguan kita. Untuk tuan-tuan, hari ini tarikh 8 Januari bersamaan dengan 24 Jamadil Awal, dan tajuk kita ini berkaitan masih dalam bab jihad, yang mana tajuk kita ni kita akan sentuh pada hari ini, haram membunuh wanita dan anak-anak. Cerita dia ada Nabi beritahu dalam dalil sahih, tuan, Nabi larang kita bunuh wanita dan anak-anak ni. Kalau nak perang ni, perang askar dengan askar aja. Tak ada kata kita pakai beg galas bom pi dalam bah meletup satu bah tu. Nampak tak, yang dibuat luar ni terorismenya tu, nampak tak betul. Yang mana yang sahihnya nak lawan betul-betul askar dengan askar. Itu tuan. Tak ada kata kita pi bunuh orang perempuan, pi bunuh budak-budak, orang tua, kita pergi serang gereja, pergi serang kuil. Tak ada tuan. Nabi larang benda tu. Sebab apa? Perang ia kalau perlu, tapi bukan sampai tahap menyiksa, kejam dan sebagainya. Kita tahu apakah dalil, apakah hujah yang Nabi bawa pada kita. Nampak? Nak berperang pun kita ada. Bukan main pakai lawan gitu saja. Semua tu sebab apa? Semua tu ada dalil, tuan. Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tentang cara menghapus dosa. Macam mana nak pergi hilang dosa, tuan-tuan? Mudah, tuan-tuan. Iaitu hapus dosa dengan senyuman. Pagi ni, tuan-tuan, muka kita kenyeh sikit, senyum sikit. Senyum kan boleh berubat, tuan. Berapa ramai orang kita mungkin boleh nak kenyeh pun muka tak pernah senyum pun, tapi nak senyum tak jadi, tuan-tuan. Sebab senyum ni dia kena semula jadi. Dia main daripada hati kita, baru dia main senyuman yang ikhlas sebagainya. Rupanya senyuman ni penyebab, tuan-tuan, dosa kita diampun rupanya. Apakah dalil dia, tuan-tuan? Kita ulang kaji sikit. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Di antara ajaran adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita kaum muslimin adalah untuk menampakkan senyuman ketika kita berjumpa dengan saudara kita lainnya. Antara adabnya ada banyak dalam Islam kita ni. Salah satu dia apa? Kita berjumpa dengan sahabat kita, saudara kita, jiran kita, kan? Muamalah kita tu kita senyum, dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Menampakkan senyuman kita di hadapan teman kita, rekan kita, dan saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya. Dan yang amat disayangkan adalah banyak di antara kita, di antara kaum muslimin yang melupakan adab yang satu ini atau bahkan meremehkannya. Setengah orang ni buat apa nak senyum, ustaz? Dia tak muka dia pun muka bengih, muka sebek muka ni. Takkan nak senyum kat dia. So dia sebek balik, dia jegi balik kita. Kita doa asal lagu tu. Tak, tuan-tuan. Kalau dia ke mana pun, kita yang mula senyum. Dia nak balas balik senyuman ke, nak jegi ke, nak cengih ke, itu cerita lain. Tapi kita yang mulakan dengan senyuman. Itu yang Islam suruh, tuan. Padahal Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, beliau pernah bersabda, janganlah engkau pernah meremehkan sedikit pun dari amalan-amalan kebajikan, walau itu hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan senyuman di wajah kita. Hadis Muslim. Jangan buat remeh, benda simple saja. Banyak lagi ada adab lain. Tapi bab senyum ni kita jual mahal, kita berkira nak kenyeh ke orang, nak senyum ke orang. Kalau kita, tuan-tuan, marah-marah pun, kalau tengok muka dia, aku tak jadi marah kat dia. Muka senyum, senyum, cereneh, kan?
ceria kan, dia boleh menceriakan orang tuan. Tapi tak, kalau kita ni duk marah-marah ni, tengok muka dia pun kita marah, tambah lagi panas lagi sebenarnya. Jadi senyuman ni perlu tuan. Hadis Muslim. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memperingatkan kita sekalian agar jangan pernah meremehkan senyuman meskipun itu adalah sesuatu yang ringan. Karena apa? Karena senyuman adalah dapat menghasilkan pahala bagi pelakunya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, senyuman tadi boleh pahala. Okey, kalau kata boleh pahala, apa dalil dia? Kita rujuk balik. Senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Ini dari sahih hadis Tirmizi, senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Kenyah kita tu, senyum kita tu bukan payah tuan. Duduk lelok ni, tarik sikit otak tu bagi senyum tuan. Kan, tak payah mana pun. Tak kena duit sekupang pun, tenaga pun sikit sangat tuan. Kan, penyebab tuan, sedekah untuk kita tuan. Itu dari sahih. Dan senyuman yang tulus, senyuman yang ikhlas karena Allah, senyuman dari hati yang penuh kecintaan yang bersih dari permusuhan, merupakan suatu hal yang besar, bukanlah sesuatu yang ringan. Senyum ni bukan boleh buat-buat. Mungkin hari ni kita senyum, tapi perangai kita bukan senyum pun. Orang boleh kenal, dia ni buat-buat je senyum kita tadi. Kita kenal dia ni. Jenis apa? Jenis payah senyum, contohnya. Jadi tuan, kalau boleh tuan, cuba kita anjurkan kita ni budayakan senyuman ni. Mungkin kita payah sebelum ni, jangan senyum. Tapi kalau lepas ni, cuba senyum tuan. Senyum itu sedekah. Oleh karena itu Al-Imam Mujahid, beliau rahimahullah pernah mengatakan, apabila seseorang berjumpa dengan temannya, saudaranya yang lainnya, kemudian dia menampakkan senyuman, menampakkan keceriaan di wajahnya, maka akan gugurlah dosa-dosa dari keduanya. Sebagaimana daun-daun dihempaskan oleh angin dari pepohonan. Nampak kan? Kalau kita senyum tuan-tuan, ada orang ramai kita senyum kawan kita, adik-beradik kita, tetangga kita, sahabat kita, jemaah kita ni, kan? Dosa tadi hilang, gugur. Sebagaimana daun-daun dihempas oleh angin dari pohon tu, kan? Main angin kuat, jatuh. Daun-daun yang kering tu, jatuh bawah. Jenuh menyapu pula. Hari ni hari Jumaat, sahabat kita Wan Syahidan kan, duduk cuci kat luar tu, duduk suci untuk kebersihan masjid kita ni contohnya. Main ribut pula, main angin tiup sekali-sekala. Jenuh cuci pula. Dosa kita banyak tuan-tuan. Dengan senyum ni penyebab tuan-tuan dosa itu gugur dengan jatuhnya bawah tuan. Kemudian ada yang berkomentar, ini adalah perbuatan yang ringan, kok bisa ya berfadilah sebesar itu? Maka Al-Imam Mujahid menjelaskan, seandainya saja engkau menginfakkan semua apa yang ada di bumi ini, semua harta, semua apa yang kita miliki dari dunia ini, maka tidak mungkin kita bisa menyatukan, saling membuat cinta di antara hati-hati manusia. Kalau kita ada duit banyak ke, infak habis satu dunia ni pun, harta tuan, tak boleh lawan dengan kasih sayang ni tuan. Kerana kasih sayang tuan, negara-negara tak bergaduh tuan. Kerana kasih sayang tuan, adik-beradik tak berlawan. Kerana kasih sayang tuan, masyarakat hidup aman damai. Kasih sayang itu penting. Dia tidak nilai tuan. Dia terlebih kan. Dia tidak ternilai. Nilai dia sangat tinggi. Jadi kasih sayang ini perlu kita subur dalam diri kita. Maka senyuman yang datang dari cinta, dari hati yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang ringan. Bahkan ini adalah sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena senyuman bisa menghasilkan kegembiraan di hati saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu. Jadi apa yang Allah paling cinta, kegembiraan yang mana kita masuk dalam hati saudara kita. Kita buat orang gembira. Bila buat orang gembira tuan, kita bertumpang gembira. Bila gembira tuan, hidup pun seronok, aman, damai. Zaman sekarang ni tuan, tekanan macam-macam tuan. Jadi kita kena perlukan senyuman itu. Sekurang-kurangnya dapat release tension kita. Dan dengan senyuman itu bantu kita balik buang dosa kita tuan. Jadi perlu kita amalkan senyuman ini. Okey, ini tajuk minggu lepas tuan, kalau ingat balik. Ulang kaji larangan meninggalkan keahlian memanah setelah mempelajarinya. Cerita hari itu ni kita sentuh, kita belajar memanah, tiba-tiba kita berhenti. Tak ulang kaji, tak perangat dah.
tak review balik, tak recover, tak ulang balik, tak recall balik ilmu kita belajar tu. Nabi larang, tuan-tuan. Apa dalilnya? Dari Abdul Rahman bin Shimamah, bawa Fuqaim Al-Laqmi berkata kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu, untuk apa engkau mundar-mandir antara dua sasaran? Dia tengok lelaki ni, yang mana yang dah tua ni duduk berjalan mundar-mandir antara dua tempat sasaran panah ni. Kemudian dia kata lagi, engkau ni usia dah lanjut, dah tua dah, kan? Lagipun hal itu sangat menyusahkan. Mungkin dah tua, tak kuat dah kudrat sebenarnya, kan? Kemudian Uqbah berkata, kalau bukan kerana perkataan yang aku dengar daripada Rasulullah SAW, nescaya aku pun tak lakukannya. Kalau aku tak dengar Nabi kata lagu ni, aku pun tak buat apa lah. Buat apa susah-susah. Tua-tua ni nak perembang tempat tanah, panah tu, nak angkat panah busuk tu, nak tarik pula dengan tangan pun mungkin tak kuat dah, genggaman sebenarnya. Dan apa dia katanya? Al-Haris berkata, aku bertanya kepada Ibnu Shimamah, perkataan apakah itu? Apa Nabi sebut? Ia menjawab, Uqbah berkata, barang siapa yang mahir memanah, kemudian ia meninggalkannya, maka ia bukan dari golonganku, atau ia telah berbuat durhaka. Nampak tuan? Kita belajar mana, kita tinggal. tak ulang kaji, tak perangat, tak buat latihan. Nanti bila mai betul-betul perang tuan, perlukan kita turun ke medan perang, kan? Tiba kita tak pandai dah. Nak pegang panah pun tak betul dah. Nak panah pun tak larat dah. Nak tarik panah pun tak kena dah tuan. Bahkan silap kawan kita pula yang kena panah tuan. Nampak tuan? Sebab tuan, Nabi kata kalau belajar mana, kena ulang kaji, kena latih tubi. Cerita tuan tentang pertahanan diri. Kalau kita ada silat ke, taekwondo ke, apa ke, kena ada juga kita ulang kaji balik. Apa tu? Kemahiran kita tu. Sebab apa? Bila nanti terjun tergempak, turun padang nanti di medan perang, kita dah ada. Kita boleh gunakan kemahiran yang kita ada tu untuk kita ambil manfaat untuk agama kita tuan. Hadis Muslim, itu yang Nabi larang. Siapa yang belajar kena ulang kaji, kena training. Sebab benda-benda ni dia perlu praktis tuan-tuan. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Ucapan ini boleh merubah rasa lautan. Apa perkataan tuan-tuan? Kita kata ni ayat laut pun boleh berubah. Benda apa yang kita kata menyebabkan ayat laut yang masin tu boleh berubah jadi warna lain ke, rasa lain ke? Apakah perkataan yang hebat tuan-tuan? Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya. Tajuk kita hari ni, orang kita ni mungkin pulut, main masjid berjamaah, okey, kan? Bak puasa, bak zakat, bak haji, bak umrah, bak sedekah, semua clear. Tapi lidah ni, dia tak dijaga tuan. Dia celupak, dia mengata, dia mengumpat, dia hina, dia maki. Nampak lidah tuan, kena tengok balik tuan. Maka sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghibah ni apa dia? Kita mengata ke orang. Kata ke orang. Kata macam mana? Memang orang tu memang perangai dia macam tu. Sifat dia macam tu, tapi kita mengata pula dekat dia. Itu kata ghibah. Fitnah ni memang tak ada dekat dia. Tiba-tiba kita bubuh, tempek kat dia. Dia buat ni, dia buat ni. Jangan dia tak buat. Itu fitnah. Ghibah ni memang perangai dia sekian-sekian dan perwatakan dia macam mana, kita duk mengata kat dia. Itu ghibah tuan. Benda ini Allah sangat marah. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyah pada Aisyah. Selepas itu Safiyah pun pulang. Tatkala Safiyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyah. Tatkala Safiyah radhiyallahu anha warḍaha dipuji Rasulullah di depan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, maka dia Aisyah radhiyallahu anha warḍaha cemburu membakarnya, membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Tuan, dia Aisyah ni Mai Safiyah jumpa Nabi, dia bersama tadi tu berbincang, sembang-sembang. Balik saya Safiyah, Aisyah ni dia jealous, cemburu dengan Safiyah ni. Apa disebut tuan? Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha,
Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah, dia itu seperti ini. Dia kata, ya Rasulullah, cukuplah. Jangan puji apa tu tinggi sangat Safiyah ni, dia ni seperti ini. Dia sebut ini tu dia tuan-tuan. Maksudnya kata Aisyah, cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyah itu pendek. Dia mengata tuan, dia tak puas hati dengan Safiyah ni. Safiyah ni memang apa tu, susuk badan dia tu memang rendah sikit. Dia ni pendek. Dia kata pendek. Sedangkan ketika tu memang dia pendek pun, tapi dengan apa? Dengan perkataan dia hina, dia marah tuan. Safiyah ni pendek. Maka seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Nampak tuan, perkataan itu kan, kita keji orang, kita hina orang kan. Kita sekali tak kan, apa pun ustaz, memang dia pendek pun, pendek biasa, tak ada masalah. Nabi mana ni? Saya nak pergi rumah Pak Mat Kenuri. Ush, Pak Mat mana ni? Pak Mat lah, Pak Mat tu, Pak Mat laju. Contohnya dia kata, Pak Mat panjang. Contoh, sebab Pak Mat ada banyak. Dia nak terangkan Pak Mat mana? Ada banyak Pak Mat. Oh, ni Pak Mat Simpui, ni Pak Mat panjang, ni Pak Mat apa. Jadi itu gelaran nak pergi apa? Nak pergi kenal. Tapi kes ini pula bukan dia saja nak pergi kenal. Dia dah peli, dia marah. Buat apa kau dengan dia? Dah lah pendek. Nampak? Dah lah pendek sekarang. Dah lah dia ni cengeng kan? Dah lah. Jadi kita hina tuan-tuan. Itu perkataan itu menyebabkan kalimah tadi kalau letak dalam lautan boleh berubah laut tadi. Nampak kata betapa besarnya ancaman yang Nabi kata jangan kita mengata ke orang, yang kita hina orang tuan-tuan. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Jadi ribah ni benda yang besar tuan, yang kita duk mengata ke orang. Jadi kena berhati dengan mulut kita ni. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan, bab jihad, haram membunuh wanita dan anak-anak ni. Macam dalam perang ni tak boleh bunuh wanita dan anak-anak. Apa dalilnya? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Jadi ada seorang wanita ni terbunuh dalam peperangan bersama Nabi SAW. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan. Bila jadi lagu tu, Nabi pesan jangan kita bunuh kaum wanita dan anak-anak dalam perang. Hadis Bukhari Muslim sahih. Dalam riwayat lain disebut Rasulullah SAW mengecam keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak. Hadis Bukhari dan Muslim juga. Nampak? Jadi nak beritahu tuan-tuan, kita kalau kita perang tuan-tuan, askar dengan askar saja. Tak perlu kita babitkan orang awam, orang ramai. Yang mana kalau dia wanita pula, kanak-kanak pula, mungkin orang tua sebenarnya. Jadi semua tu ada adab yang Nabi bawa pada kita tuan-tuan. Sebab perang ni bukan kali seronok perang, kita tegakkan agama Allah. Itu tujuan kita tuan-tuan. Okey, yang kedua, dari Buraidah radhiyallahu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berperanglah fi sabilillah, peranglah kerana Allah Taala dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Kalau ada orang kafir, kita perangi. Berperanglah dan janganlah mencuri harta rampasan perang. Kalau perang pula, jangan lebih curi harta rampasan perang. Ghanimah orang panggil. Jangan berkhianat, jangan kita khianat pula. Jangan mencincang mayat. Kalau kita bunuh orang, bunuh musuh tu, bunuh sekaligus. Jangan bagi dia seksa. Tikam sekali je mati terus. Kalau tembak pun tembak sekali. Jangan duk pergi rodok pula, duk cincang pula, duk siap pula. Islam bukan lagu tu. Dia bunuh cukup, itu saja. Tak ada kita mendera dia, menyeksa si mayat itu, si mati itu. Dan yang akhir sekali, dan janganlah membunuh anak-anak. Ini cerita dia, Nabi larang kita bunuh anak-anak. Dalil tadi wanita dan anak-anak. Hadis Muslim tuan-tuan. Dalil yang ketiga, dari Rabbah bin Rabi'ah radhiyallahu ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Di satu ketika tu, sahabat-sahabat ni duduk dengan Nabi dalam sebuah peperangan. Beliau melihat orang-orang berkumpul mengingini sesuatu. Nampak ramai orang duduk keliling benda tuan. Lalu beliau pun mengutuskan seseorang untuk melihat pasal apa duk kaum tu duk berhimpun tu. Beliau berkata, cuba lihat mengapa mereka berkumpul. Tidak lama kemudian orang itu kembali dan berkata, mereka berkumpul menyaksikan mayat seorang wanita terbunuh
Yang mereka kumpul ramai-ramai tadi, mereka nampak ada dalam mayat tu, dalam banyak-banyak mayat, ada mayat seorang wanita. Beliau berkata, bukan mereka yang harus dibunuh, bukan bunuh budak orang perempuan ni. Nabi tegur. Ketika itu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Lalu Rasulullah pun memutuskan seseorang dan bersabda, katakanlah kepada Khalid, janganlah membunuh wanita dan jangan membunuh pegawai ataupun buruh dan hamba sebagainya. Hadis sahih Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Abu Ya'la At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadis sahih. Dan jadi cerita dia, jangan kita bunuh wanita, anak-anak. Sebab kes ni, Khalid Al-Walid ni peperangan geng-geng dia tuan, pergi bunuh tuan, mungkin bunuh ke sebagainya. Dah tahu kata terbunuh orang perempuan tadi, Nabi pesan jangan kita bunuh wanita ni. Nampak tuan? Kemudian jangan kita bunuh pula apa tu pegawai ataupun buruh, hamba sebagainya. Maka dalil sebut kalau dia ni bawa senjata, tak bunuh pun, tak perang pun sekarang ni, dia kat askar, dia pembawa senjata, pun jangan bunuh mereka ni. Itu ada dalil tuan-tuan. Okey, yang keempat, dari Al-Aswad bin Sa'ri radhiyallahu, dia berkata, aku menemui Rasulullah SAW dan ikut berperang bersama beliau. Pada waktu itu bertepatan pada waktu zuhur. Pergi perang time itu masuk waktu lohor, zuhur. Kemudian anggota pasukan bertempur dengan hebat sehingga mereka membunuh anak-anak, dalam riwayat lain dengan lafaz zuriyah. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Lepas lawan-lawan dengan budak-budak pun bunuh kan. Itu yang berlaku kan. Kemudian sampai berita itu kepada Nabi. Beliau bersabda, mengapa orang-orang itu melampaui batas dalam peperangan sehingga membunuh anak-anak? Nak perang, ia perang, bukan bunuh anak-anak. Seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah anak-anak kaum musyrikin. Jadi yang dengar tu Nabi, ada yang dengar kata Nabi tu, dia kata, ya Rasulullah, yang kami bunuh ni bukan anak orang Islam, anak orang musyrikin. Mereka ni kan jahat ni. Itu kata-kata lelaki tadi. Rasulullah SAW menjawab, ingat, sesungguhnya orang-orang terbaik daripada kamu adalah orang anak-anak kaum musyrikin. Nampak? Terbaik antara kamu ni anak kaum musyrikin. Sebab apa? Anak orang kaum musyrikin ke, anak kaum Buddha ke, Hindu ke, siapa-siapa ke, dia fitrah, dia bersih kan. Sebab ayah dan mak dia yang mencorakkan dia jadi apa kan. Jadi kecil-kecil ni walaupun dia ni ayah dia Yahudi ke Nasrani, tapi budak-budak ni fitrah dan sebenarnya. Bila dia balik nanti, dia anut betul agama yang demikian, baru dia akan ada dosa dan pahala dan sebagainya. Sebab tu budak-budak ni walaupun anak orang musyrikin ni, dia lebih baik daripada kamu. Itu Nabi sebut tuan. Kemudian Rasulullah pun bersabda, ingat, janganlah membunuh anak-anak. Janganlah membunuh anak-anak. Nabi ulang 2 kali. Beliau juga bersabda, setiap jiwa terlahir di antara fitrah, di atas fitrah, sehingga ia mampu mengungkapkan sendiri dengan lisannya apa yang ada dalam hati dia. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Budak-budak ni fitrah. Bila dia dah besar nanti, dia yang pilih agama mana yang dia nak tu, yang dia anut tu. Sebab apa? Atas apa? Ajakan mak ayah dia Yahudi ke ataupun Nasrani. Cerita dia budak-budak ni fitrah dan sahih hadis An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Okey, sikit tuan, sentuh sikit, iaitu bahkan dalam perang ni Nabi ajak kita pula apa ada adab dan etika ketika perang ni. Antaranya apa dia tuan-tuan? Kalaupun perang tidak dapat dielakkan, duk ejah-ejah nak kena perang juga. Kalau boleh tu elak peperangan, kita panggil untuk musyawarah, berbincang kan. Tiba-tiba tak boleh juga nak kena perang, baru perang tuan. Cuma dalam ni disebut jangan membunuh orang tua, wanita, anak kecil, jangan melakukan mutilasi, jangan kalau harus membunuh atau lakukan tanpa menyiksa kan. Kalau patut bunuh, sekali bunuh saja. Kalau pancung terus mati, tikam terus mati, tembak terus mati. Itu bukan kata tikam kut kaki dulu bagi cedera, boh kat jabah, boh kat perut pula sikit, boh kat leher sikit belah ni, tak ni lagi. Kita jangan buat lagu dulu kan. Sebab apa? Islam melarang kita menyiksa musuh kita. Surah Muhammad ayat 4. Kerana itu cara yang cepat untuk menghabiskan nyawa seseorang. Jadi sebab tu tuan, kalau tengok peperangan, dia pancung terus, pancung. Kejamnya ustaz. Bukan kejam. Sekali pancung tu mati terus. Clear. Itu tujuan dia. Bukan kata ustaz kejam ni dipancung orang. Tak, sebab Islam ni kan, dia tak mau kita menyiksa si
si musuh tu tuan. Jangan juga menebang pokok ataupun meruntuhkan bangunan. Nak pi lawan perang, pi bom bangunan tu, pi bom kan, buat khonak tang lain kan. Kalau nak bunuh askar saja, tak ada kata pi rosak-rosakkan apa yang ada di sekeliling tu. Nampak tak? Jadi itu Islam jaga betul-betul. Sahabat Nabi Huzaifah bin Ibnu Al-Yaman bersama ayahnya pernah ditawan oleh kaum musyrikin Mekah. Huzaifah ni dan ayah dia pernah bila ditawan oleh kaum musyrikin Mekah. Lalu dibebaskan dengan syarat tidak akan berpihak kepada Nabi jika terjadi peperangan. Jadi orang musyrikin ni ditangkap Huzaifah ni dengan ayah dia. Kami lepaskan kau, lepas ni dengan syarat engkau tak pi perang dengan Nabi. Itu dia punya perjanjian dia. Nabi jika Huzaifah pun bermaksud ikut perang. Huzaifah nak pergi perang. Nabi ingat balik Huzaifah ni dengan orang musyrikin dulu ni ada perjanjian tak boleh pergi perang. Jadi dia tidak bawa Huzaifah pergi perang tuan. Nampak tuan? Kalau kita ni ikut pergi lah, itu perang itu, ni perang lain pula. Nampak tuan? Tak. Islam pegang pada janji kan. Nampak kalau ikut ni tambahlah Huzaifah kuat lagi kita. Tak. Huzaifah ada perjanjian dengan musyrikin dulu ni, dia tak boleh perang. Nampak tak? Jadi Nabi pegang kata-kata janji itu. Okey, Al-Quran dengan Sunnah memerintahkan untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. Jadi Islam kita ni suruh kita ada tawanan jaga dengan baik. Iaitu apa dia tuan-tuan? Al-Quran merakamkan perlakuan yang sangat istimewa dari sahabat Nabi SAW kan, dengan melukiskan bahawa mereka memberi pangan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Pangan ni makanan tuan. Makanan yang elok, yang lazat kepada siapa? Orang miskin, anak yatim dan orang yang tawan perang. Kalau kita ni tawan perang, duduk dalam penjara, duduk dalam lokap, pipi kat dia lah makan apa pun. Buah ayat kosong, buah roti seketul, makan kat dia. Kita kat luar, nasi biryani ke, panggang ayam goreng ke apa ke, kita makan sedap. Depa ni pipi kat depa lah. Dah. Islam jaga tuan-tuan. Surah Al-Insan ayat 8. Kita baca hari Jumaat pagi tuan. Aziz Ibn Umar, salah satu seorang tawanan perang, menceritakan bahawa aku tertawan oleh sekelompok orang-orang Ansar saat makan siang atau makan malam dihidangkan. Mereka memberikan aku roti atau kurma istimewa. Aziz bin Umar ni kena tahan dengan orang Ansar. Bila main makan siang atau makan malam, orang bagi dia makanan hebat, roti dan kurma yang istimewa. Sedangkan mereka sendiri, askar-askar tu pun makan kurma biasa. Macam kita lah, kurma apa? Kurma yang sekilo berapa ringgit. Oh ni kilo ni ajwa ni, kurma Nabi berapa puluh, 100 lebih ni. Bagi kurma tu kan. Aku malu, maka aku kembalikan roti itu kepada mereka, namun mereka tetap memberiku. Nampak tuan? Orang Islam kita tahan orang kafir ni, bagi makan elok-elok, sedap kan. Bahkan dia pun tengok pula, kesian balik yang depa ni pula, yang orang Islam kita ni makan lekeh-lekeh je. Walaupun tawanan perang memuliakan juga kan. Sebab akhlak tu menyebabkan mereka ramai yang masuk Islam. Kita ni hang tetok kawan aku tadi, tunggu sat. Nampak tuan? Kita akan marah kan. Perang tu di promosional tuan. Perang kerana agama. Dengan perang tuan boleh ajak orang masuk Islam kan sebenarnya. Itu dia punya hikmahnya. Okey, jadi saya rasa Ustaz saya boleh dekat ni, insya-Allah tajuk kita hari ni berkaitan dengan jihad ni. Cerita dia, jangan kita bunuh orang perempuan ataupun kanak-kanak. Kalau orang tu duduk di gereja, di kuil, takut lari pergi gereja kuil, tak perlu kita pergi sabu, pergi bom gereja kuil. Islam larang tuan. Nampak tuan? Islam menjaga dia punya ada adab sebagainya. Dia ada garis panduan, bukan main ikut suka tuan. Yang berlaku lah ni, itu bukan Islam tuan. Itu topeng yang di sebalik Islam. Sebab tu jadi mengaitkan kita agama kita. Bahkan kita pun tak tahu benda tu orang Kristian ke, orang kafir ke, mereka mungkin mengada-adakan benda tu sebagainya. Dan wallahu alam, kena berhati-hati. Agama kita dia ada garis panduan walaupun perang kan. Dan wallahu alam. Tuan-tuan nak tanya apa untuk tajuk kita hari ni berkaitan dengan jihad. Saya berhenti dekat ni. Kita ulang kaji kan. Kenapa nak? Kenapa saya berhenti dulu, insya-Allah kita jumpa pula pada minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.